Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kita bertemu kembali dalam satu lagi sesi pengajian kitab Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi. Seperti biasa muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan beristighfar, memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, mengurniakan ketenangan kepada kita dalam kita mencari ilmu dan juga menggali khazanah yang ada dalam kitab Al-Adhkar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Muslimin muslimat, pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada bab awal membincangkan tentang zikir-zikir yang dibaca atau dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita bacakan pada awal ataupun siang hari dan juga pada petang hari, ya. Pada minggu ini kita teruskan pengajian kita berkaitan bab ini. Kita mulakan dengan hadis yang diriwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau telah berkata, dan kita tahu nama sebenar Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhrin, ya, dan beliau dikenali sebagai salah seorang daripada Ahlus Suffah. Berarti salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk di kalangan golongan yang memerlukan, dan mereka ini diberikan tempat khas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada benar-benar bersebelahan dengan tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai hari ini masih lagi ada kawasan yang boleh dikenal pasti sebagai tempat ahli suffah berkumpul. Taib. Abu Hurairah meriwayatkan, telah datang seorang lelaki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang patut aku baca kerana aku telah disengat kala jengking malam tadi?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
seandainya engkau mengucapkan ketika engkau berpetang doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka nescaya lam yadurruk, nescaya Allah tidak akan, atau nescaya ia tidak akan dapat membahayakan kamu atau mengancam kamu. Apa maksud a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Ia bermaksud aku berlindung dan memohon perlindungan bikalimatillah, dengan kalimat Allah yang maha sempurna, daripada kejahatan min syarri, daripada kejahatan ma khalaq, apa sahaja kejahatan apa sahaja yang telah diciptakan ataupun hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada apa jua bahaya, apa jua ancaman dan kejahatan yang boleh dikenakan kepada kita oleh salah satu daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang amat menarik juga daripada hadis ini, kita lihat ya, muslimin dan muslimat, kita bila berada dalam keadaan sesuatu kesakitan, ya, saya perlu tekankan bahawa bila kita sakit, kita perlu mencari doktor, perlu mendapatkan rawatan, ya kan, perubatan yang daripada pakar yang terlatih, ya kan. Jangan sampai kita ini tidak mendapatkan rawatan, ubat dan juga perhatian daripada pakar perubatan yang terlatih, sama ada di doktor, di klinik, di hospital dan sebagainya, ya. Itu perlu, ya kan, bahkan satu yang perlu, yang amat perlu kita lakukan pertama dan utama. Namun pada masa yang sama juga, ya kan, maksudnya kalau kita lihat daripada hadis ini, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disengat oleh kalajengking, yang mana mereka pada itu memang biasa disengat oleh kalajengking, ya kan, hidup di kawasan padang pasir ini. Kalajengking adalah agak berluasa, agak mudah dijumpai, ya kan, dan begitu juga agak mudah untuk orang disengat dan sebagainya. Namun selain daripada mendapatkan rawatan yang mereka tahu ketika itu bagaimana untuk merawat racun ataupun sengatan daripada kalajengking, beliau datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta, ya wahai Rasulullah, apakah doa atau zikir yang boleh dibaca? Nah, ini menunjukkan apa? Dua perkara. Satu, perlu untuk kita memang sebenarnya mendapatkan rawatan yang perlu daripada pakarnya. Namun perkara yang juga tidak kurang pentingnya adalah untuk kita mendapatkan pertama, ya kan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan bahawa bahaya ataupun apa saja kesakitan yang sedang kita lalui ketika itu adalah kesakitan yang dapat kita atasi, ya, dan mudah-mudahan tidak menjejas, ya, terlalu banyak cara kehidupan kita, kemampuan kita, sehinggalah dapat menyulitkan kita. Dan kedua, pada masa yang kedua adalah untuk kita kemudian mencari dan berusaha supaya ke hadapan selepas ini kita mendapat perlindungan yang sewajarnya. Kita ini boleh mengambil langkah-langkah yang perlu untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih, supaya kita ini tidak terjerumus ke dalam perkara kejahatan ataupun perkara bahaya buat kali kedua. Nah, ini prinsip yang penting, ya, ibu-ibu dan bapa-bapa. Kadang-kala kita selalu macam inilah, terus terang kata, ya, kita kadang-kala dah ada satu penyakit dan kita tahu penyakit itu akan ada punca-puncanya, makanan yang boleh menyebabkan sakit dan sebagainya. Namun kita, sebalik daripada kita meninggalkan, mengelakkan sejauh mungkin, kita masih lagi kembali, masih lagi makan makanan yang kemudian menyebabkan kita sakit, mengundang kesakitan namanya, ya kan. Sedangkan sunnah yang diajar daripada hadis ini adalah kita mengambil langkah-langkah, ya kan, untuk kita kemudian melindungi diri kita sebagai langkah-langkah berjaga-jaga, ya. Dan ini lebih-lebih lagi dalam suasana hari ini adalah amat penting. Ya kan, kita tahu bahawa penyebaran wabak dan sebagainya masih lagi berlaku, maka alhamdulillah wa thumma alhamdulillah, ramai daripada kita yang sedang mendengar di sini, di rumah dan sebagainya, mengambil pelbagai jenis langkah-langkah
penjagaan kesihatan. Dan ia juga boleh termasuk dalam isu penjagaan kesihatan atau merancang, ya kan, orang kata risk management adalah atau mengurangkan risiko bahaya sekiranya kita berhadapan dengan risiko tersebut ataupun kita terkena bahaya tersebut, ditimpa kemalangan dan sebagainya, kesannya dapat kita kurangkan. Ini namanya risk management, mengurus kesan risiko yang menimpa kita atau bahaya yang menimpa kita. Dan ini termasuk dalam sebab itu ada perbincangan di kalangan ulama tentang keperluan untuk kita melihat kepada perancangan harta sebagai contoh, ya kan, sama ada kita mempunyai tabungan ataupun simpanan buat masa-masa yang mana kita mungkin tak dapat bekerja kerana sakit, ataupun dalam suasana konteks hari ini yang mungkin kalau seandainya kita tidak dapat menyimpan banyak simpanan, ya kan, salah satu caranya adalah untuk mengambil insurans kesihatan ataupun insurans yang mana insurans itu berkaitan dengan kemalangan atau kehilangan punca pekerjaan dan pendapatan dan sebagainya, ya kan. Saya di sini bukan nak promote insurans. Saya tak dapat untung promote insurans ni. Saya bukan ejen insurans, ya kan. Tapi ingin saya dan suka saya kongsikan, para ulama, ya kan, contemporary hari ini melihat kepada bagaimana kehidupan hari ini, keperluan kehidupan hari ini semakin meningkat, khususnya di kawasan-kawasan bandar seperti kita di Singapura, yang mana kos kehidupannya agak tinggi dan mungkin kita tidak dapat mempunyai tabungan ataupun simpanan wang yang terlalu banyak, ya kan. Maka terdapat pandangan ulama yang membolehkan untuk kita kemudian mengambil insurans yang berbentuk melindungi kita sekiranya kita terkena penyakit dan perlu membayar bil hospital selain daripada tunggakan ataupun bantuan daripada pemerintah, ya kan, ataupun insurans yang sekiranya kita kemalangan dan kemudian tidak dapat bekerja bertugas ataupun bahkan hilang kemampuan, ya kan, untuk nak bekerja dan sebagainya. Ada insurans seperti ini yang boleh membantu mengurangkan risiko dan bahaya atau kesan bahaya yang telah menimpa kita, wal'iyadzubillah min dhalik. Jadi pendek cerita, sebelum keluar setiap hari, ya kan, bacalah sejauh mungkin doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang Nabi ajarkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi kata siapa yang membaca doa ini atau zikir ini, maka nescaya dia tidak akan ditimpa bahaya, ya. Sambung lagi, Imam Muslim telah menyebut bahawa hadis ini bersambung dengan sebuah hadis yang lain daripada Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha, ya kan, yang juga mempunyai maksud yang lebih kurang samanya, ya. Dan kemudian Imam Nawawi menyebutkan, dan kami meriwayatkan pada kitab Ibn Sunni yang tersebut di dalamnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, thalathan, lam yadurruhu syai', maka dia tidak akan ditimpa sebarang bahaya, ya. Jadi kalau hadis tadi yang riwayat Imam Muslim yang pertama, Nabi hanya menganjurkan membaca sekali, tapi dalam hadis riwayat Ibn Sunni yang juga Imam Nawawi banyak mengambil dan menukil hadis daripadanya, dan beliau juga berpandangan bahawa hadis ini adalah hadis sahih, kita boleh membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sebanyak 3 kali dalam sehari, ya. Jadi saya sarankan sebelum kita keluar rumah atau ketika baru keluar rumah, ya kan, kita pesan pada anak-anak kita atau kita sendiri pun dapat amalkan zikir yang ringkas yang selalu kita dengar ni, ya. Kemudian kita sambung lagi. Imam An-Nawawi meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Sunan Abu Dawud dan Imam Tirmizi, juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah aku beberapa kalimah atau doa agar dapat aku ini kemudian membacanya pada waktu aku berpagi dan aku berpetang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan doa ini kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi doanya berbunyi, Allahumma fatir as-samawati wal ard, alimal ghaibi wash shahadah,
رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. Sekali lagi. Allahumma fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. Yang bermaksud Allahumma, ya Allah, wahai Tuhan kami, fatir as-samawati wal ard, Tuhan yang maha mencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, dan Tuhan yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan nyata, Rabba kulli syai'in wa malikah, yang juga dialah Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya. Asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, dan aku bermohon perlindunganmu ya Allah daripada kejahatan diriku sendiri. Wa syarri syaitani wa syirkihi, dan juga daripada kejahatan syaitan serta kesyirikannya. Ya, dan maksud kesyirikan di sini diterangkan oleh almarhum Ustaz Said Ahmad bin Smith. Yang dimaksudkan dengan kesyirikan di sini adalah apa sahaja yang diseru oleh syaitan, tak kira apa juga bentuk seruan ke, bisikan ke, was-wasnya, atau apa juga yang boleh menyebabkan manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini penting. Ada beberapa perkara yang saya ingin bawa kepada perhatian kita daripada doa ini. Ya. Pertama, amat menarik yang mana kita mulakan dengan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai yang maha mengetahui segala perkara yang gaib dan nyata, dan juga Tuhan segala perkara, segala sesuatu, dan juga pemilik segala sesuatu, dan kemudian kita menyaksikan bahawa tiada Tuhan kecuali Allah, dan kemudian barulah kita mulakan a'udzu bika min syarri nafsi, aku bermohon perlindunganmu ya Allah daripada kejahatan diriku. Selalu kan kita kata, ya Allah lindungilah aku daripada kejahatan si fulan, kejahatan orang ni, kejahatan musuh, kejahatan orang yang hasad dengki. Tapi dalam hadis ini, Nabi mengajarkan dalam doa ini supaya kita memohon perlindungan daripada keburukan diri kita sendiri. Nah, ini penting. Ini merupakan satu, setelah kita mengiktiraf keagungan dan kehebatan serta ta'ziman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kemudian mengiktiraf kelemahan diri kita, dan kita memohon daripada Allah. Sebelum kita memohon perlindungan daripada kejahatan orang di sekeliling, kita sebenarnya perlu lebih lagi memohon perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri. Sebab Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, innan nafsa la'ammaratun bisu', kerana sesungguhnya nafsu, syahwat manusia itu atau jiwa manusia itu, dia seperti mana boleh membawa kepada kebaikan, la'ammaratun bisu', boleh akan membawa dan menyuruh manusia kepada keburukan. Itu adalah kita ada nafsu, ya kan? Kita ada nafsu untuk kebaikan, tapi ada juga nafsu itu jika tidak dikawal, diurus dengan baik, dia kemudian boleh membawa kita kepada kancah kebinasaan. Contoh, kita suka untuk berbelanja, membelikan barang hadiah untuk orang sebagai contoh, ya kan? Tapi pada masa yang sama, sebahagian daripada kita kemudian hari ini lebih-lebih lagi, bila dah semakin mudah untuk kita ini membeli barangan melalui lelaman sesawang atau online, kita lebih senang tekan klik saja beli. Asal belik saja nampak tudung baru, klik. Belik saja kasut baru abang-abang, klik. Belik saja nampak pancing baru, klik. Belik saja nampak basikal baru, sekarang tengah musim basikal kan, basikal baru aja, klik. Amat mudah hari ini untuk kita berbelanja. Nah, sifat yang pada mulanya baik sebab kita suka berbelanja untuk keluarga, untuk kawan-kawan, ya kan, untuk orang yang memerlukan, itu suatu sifat yang baik. Tapi kalau kita ini kemudian perbelanjaannya tidak terkawal, sehingga dia membawa kepada kita berbelanja perkara yang lebih daripada keperluan kita, nah ketika itu
sifat yang baik yang ada dalam diri kita, apabila tidak dikawal dan diurus dengan baik, dia boleh membawa kita kepada kancah kerosakan dan kesusahan, bahkan kehancuran pun. Ya. Sebab itu penting untuk kita meminta daripada Allah Subhanahu wa taala perlindungan daripada min syarri nafsi, daripada keburukan diriku sendiri. Sebab itu dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah mengajarkan kepada Sayyidatuna Fatimah, anaknya sendiri atau putrinya Nabi SAW, an taquli idza asbahti aw amsayti, hendaklah kamu membacanya wahai Fatimah pada sama ada pada waktu siang atau pada waktu petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup dan maha tegak berdiri, bi rahmatika astaghith, dengan segala rahmatmu ya Allah, astaghith, aku bermohon bantuanmu ya Allah, dan juga sokongan pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah semua urusan-urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan janganlah kamu tinggalkan diri aku ini, kamu biarkan diri aku tanpa bimbinganmu, tanpa panduan dan jagaanmu. Jangan kamu tinggalkan aku sendirian dengan diriku, tarfata ainin, walaupun dengan sekelip mata saja. Sebab dalam sekelip mata saja kita tidak tahu, kita boleh berubah rasa, merubah kecenderungan hati dan perasaan, sehingga boleh menyebabkan kita untuk menjadi orang yang melakukan suatu perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi dalam masa sekelip mata juga, bila panduan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala itu datang, kalaulah kita dah berada di hujung-hujung sebagai contoh, nak melakukan satu maksiat yang amat besar, tapi kerana ada bantuan, panduan, bimbingan Allah datang, cahaya keimanan itu terbit, pada saat itu kita boleh terselamat. Saya berikan satu contoh. Cerita masyhur bila seorang lelaki, ya kan, 3 orang sahabat, mereka berada dalam satu gua, kemudian mereka terperangkap dalam gua tersebut. Jadi kemudian satu batu besar jatuh di hadapan pintu gua dan menutup gua tersebut sehingga mereka tak dapat keluar. Ya. Jadi ketika itu mereka pun mengambil keputusan untuk bertawassul, ya kan, dengan amal soleh mereka. Ya. Jadi seorang sahabat, ada salah seorang daripada 3 orang sahabat ini, beliau teringat. Beliau berkata, ya Allah, pernah suatu ketika aku ini pernah hampir melakukan zina dengan seorang wanita, dan hampir-hampir sahaja aku ini melakukan perkara yang kamu murkai. Wanita itu membisikkan dalam telingaku, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan ketika itu aku terus tersentak dan aku berhenti dan menahan diriku daripada melakukan maksiat tersebut. Maka itu aku bertawassul, ya Allah, dengan amal soleh aku ini, sekiranya ia diterima kamu, engkau bukakanlah pintu ataupun batu yang sedang menutup atau menghalang kami daripada keluar daripada gua ini. Berkat bertawassul dengan amal soleh ini, maka pintu ataupun batu tersebut bergerak sedikit dan terbuka sedikit, sehinggalah kawan yang lagi 2 juga bertawassul dengan amal soleh mereka, hingga akhirnya batu itu terbuka cukup untuk mereka kemudian keluar dan terlepas daripada terperangkap dalam gua tersebut. Subhanallah, ya kan? Lihat ya ibu-ibu dan bapa-bapa, pada saat-saat genting seseorang itu hampir melakukan suatu dosa yang luar biasa, ya kan, kesilapannya dan yang boleh mengundang kemurkaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kerana ada Allah Subhanahu wa taala melalui wanita tersebut yang bertakwa juga mengingatkan lelaki ini supaya mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu Allah seolah-olah Allah mengetuk pintu hati iman, mengetuk pintu hati lelaki ini, sehingga lelaki ini terus tersentak daripada keinginan nafsunya dan juga bisikan syaitan ketika itu, tertahan daripada melakukan perkara maksiat yang terkutuk. Kenapa? Kerana beliau ketika itu pada saat-saat yang genting,
Allah Subhanahu wa taala memelihara beliau daripada bahaya nafsu dirinya yang boleh ketika itu sekiranya dilayan terus boleh menyebabkan menjerumuskan beliau ke dalam kancah keburukan, ya. Jadi penting ibu-ibu dan bapa-bapa, kalau tidak sehari sekali ke dua kali, seminggu janganlah terlepas daripada sekali dua kali kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa Allahumma fatiras samawati wal ardh panjang, ya, doa yang lebih ringkas sikit, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Sekali lagi, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Mudah-mudahan dengan melakukan yang demikian Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada sebarang bahaya yang boleh diri kita sendiri timbulkan dan timpakan kepada diri kita sendiri, ya. Sebab itu dalam hadis ataupun dalam zikir yang diajarkan dalam Al-Quran, zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ya, iaitu zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, yang bermaksud tiada Tuhan yang disembah kecuali-Mu ya Allah, la ilaha illa ant, in subhanaka, maha suci-Mu wahai Allah, inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku ini termasuklah di kalangan orang-orang yang telah menzalimi, ya kan, bukan hanya menzalimi orang lain tapi juga termasuk menzalimi diri kita. Sebab bila kita melakukan maksiat ibu dan bapa-bapa, bila kita melakukan sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah, walaupun dia tidak memberi kesan kepada orang lain, tapi dia adalah sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah satu kezaliman yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, ya. Sambung lagi. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, Nabi SAW ada tambahan. Nabi kata, bacalah doa Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Bacalah ia pada waktu kamu berpagi, pada waktu pagi, pada waktu petang, dan ketika kamu hendak tidur, ya. Sambung lagi, dalam hadis atau riwayat yang lain, ya, terdapat tambahan selepas perkataan wa min syarri syaitani wa syirkihi, dan daripada kejahatan atau keburukan syaitan serta kesyirikannya, ditambah wa an taqtarifa su'an ala anfusina, ataupun kami berlindung denganmu ya Allah daripada kami membuat atau melakukan suatu kejahatan terhadap diri kami sendiri, au najurrahu ila muslim, ataupun apa jua bentuk kejahatan yang mungkin boleh kita lakukan terhadap orang-orang muslim yang lain, ya. Sambung dalam hadis riwayat Sunan Abi Dawud, Imam Tirmizi, daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang hamba membaca pada setiap pagi hari dan setiap petang dan malam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, 3 kali, maka lam yadurruhu syai', maka tidak akan orang ini ditimpa sebarang bahaya. Saya rasa doa ataupun zikir ini selalu kita dengar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud bismillah, dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard, yang mana tidak ada sesiapa yang akan membahayakan, yang mana tidak akan ada membahayakan siapa yang menyebut namanya sesuatu pun di langit, di bumi ataupun di langit, wa huwas sami'ul alim, dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maksud bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal sama'nya,
bila kita menyebut nama Allah ini, kita memohon dengan keberkatan nama Allah ini, tidak akan ada suatu perkara pun yang akan dapat mendatangkan bahaya kepada kita, ya kan? Maka kita dianjurkan membacanya sama ada siang hari dan juga pada setiap petang dan malam 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali, ya. Doa ini juga saya pernah diajarkan kepada guru saya, diajarkan oleh guru saya. Ya, guru saya pernah pesan ketika kami sedang baca kitab Al-Adhkar ini, bila sekiranya kita menerima makanan, ya kan, daripada ialah orang yang kita tak kenal, yang kita tak tahu, ya kan, ataupun kita menerima sesuatu daripada seorang, hadiah daripada seorang, tak kiralah bukan hanya bahan makanan atau minuman, termasuk jugalah apa sahaja, pakaian ke, kain ke, helmet ke, tak kiralah apa sahaja yang boleh kita gunakan. Bila sahaja menerimanya, dianjurkan untuk kita juga sebagai ulama mengajarkan untuk kita baca doa ini, ya kan, sebelum nak makan kuih orang kasih yang kita tak kenal. Sebagai contoh, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah, makan. Mudah-mudahan dengan kita baca doa seperti ini, sekiranya ada sebarang perkara yang kurang baik yang ada dalam makanan tersebut, tak kiralah mungkin ada bahan yang boleh menyebabkan food poisoning ke, ataupun mungkin ada bahan-bahan halus yang lain, ya kan, bahan-bahan sihir yang mungkin kita tak tahu, ya kan, yang kita kurang sedar, yang kita tak perasan, mudah-mudahan kita terlindung daripadanya, ya. Ibu dan bapa-bapa, saya amat sarankan kita bacakan doa-doa seperti ini dalam kehidupan seharian kita. Maaf cakap, hari ini masyarakat kita, walaupun kita ini telah pun orang kata tu serba maju, serba moden, teknologinya dah ke hadapan jauh banding dengan 20-30 tahun yang lalu, namun syaitan tetap dapat mengajak manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala melalui perkara-perkara syirik, ya kan. Saya bagikan contoh, ni bukan nak promote, ini nak mengajar supaya kita dapat mengelak daripada melakukannya. Tapi jangan cari, sebab saya dimaklumkan dan saya juga telah melihat dengan mata kepala saya sendiri dalam internet ada dijual bahan-bahan, ya kan, yang terkait dengan bahan-bahan sihir. Sebagai contoh, buluh perindu lah, minyak pengasih lah, ada yang jual besi kuning lah, ada yang macam-macam lagi lah. Ada yang bahkan jual toyol pun, ya kan, ditaruh situ toyol on offer. Kalau nak beli ni, saya offer yang lain. Beli toyol dapat minyak pengasih sebagai contoh, ya kan. Perkara ini ada malangnya, ya, dia berlaku. Kita minta diri kita dijauhi daripada sebarang gangguan seperti ini, dan mudah-mudahan Allah melindungi keluarga kita daripada sebarang bahaya, ya kan, sihir yang seperti ini. Pada bulan yang lalu saya telah mengajarkan juga kepada kita, kan, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita membaca pada waktu malam, sebagai contoh sebelum tidur, ataupun pada waktu siang hari, untuk membaca 3 qul, ya kan, sebanyak 3 kali. Dan ini hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Dan siapa yang membaca 3 qul ini pada 3 kali siang hari dan 3 kali petang hari, Nabi SAW menyebutkan bahawa ia akan menjagamu daripada apa sahaja, ya kan. Kalau zikir-zikir yang lain tu kita tak ingat juga, paling kurang 3 qul bacakan pada siang hari, bacakan petang hari. Ingatkan anak-anak kita, ingatkan remaja kita, ingatkan kaum keluarga dan sahabat handai kita. Bacalah sekurang-kurangnya 3 qul, ya kan, sama ada petang atau siang hari. Dan yang terakhir, ya, hadis ataupun doa yang diajar diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata atau membaca di waktu petang, raditu billahi rabba
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. Yang bermaksud, barang siapa yang membaca doa ataupun zikir ini di petang hari, zikirnya apa? Raditu billahi rabbah, aku redha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan dengan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan juga aku redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Kana haqqan 'ala Allahi ay yurdiyahu, maka berhaklah dia ini mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapa-bapa, kita ini hidup di dunia, tak ada yang kita harapkan kecuali satu perkara. Kita boleh ada macam-macam keinginan yang kita inginkan dalam hidup, macam-macam cita-cita yang boleh kita impikan dalam kehidupan. Tapi jangan lupa, dalam banyak-banyak impian itu, satu perlu menjadi impian utama kita. Apa impian ini? Adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak reda dengan kita, maka wal'iyadhu billah, kita tidak akan dapat mendapatkan tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi mengajarkan kita supaya kita baca raditu billahi rabbah, aku reda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Tapi apa maksud reda? Reda di sini bererti kita reda, kita ikhlaskan jiwa kita untuk reda dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada ketentuan yang Allah kurniakan atau tetapkan untuk kita ketika itu adalah yang baik, atau yang kurang baik, atau yang kurang kita senangi, kurang yang kita inginkan, ya kan? Sebagai contoh, kita mungkin nak kerja, dah kerja lama, dah kita usaha selama ini nak dapatkan pangkat, ya kan? Tiba-tiba ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suasana COVID ini, ya kan, kerana masalah ekonomi, syarikat kita pula terpaksa tutup sehingga menyebabkan kita kehilangan pekerjaan. Ibu dan bapa-bapa, ini adalah masa-masa yang amat mencabar dan tidak mudah. Saya sendiri ada teman-teman, ya kan, dan saudara mara yang terjejas dari sudut pekerjaan, ya kan, kesan daripada natijah daripada COVID ini. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kekuatan dan Allah memberikan jalan keluar dan menggantikan pekerjaan yang telah hilang dengan pekerjaan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bermanfaat untuk mereka, keluarga mereka dan anak-anak mereka. Secepat mungkin. Kita doakan untuk mereka, ibu dan bapa-bapa. Itu yang pertama. Dan kalau kita boleh dapat carikan kerja untuk mereka, lebih baik lagi. Kalau kita dapat sokong mereka, sebagai contoh, ada sebagian mereka telah mula berniaga kecil-kecilan, kalau kita ada kemampuan lebih, kita bantu mereka, ibu dan bapa-bapa. Ini adalah dengan harapan hari ini kita membantu mereka. Kita tidak tahu, mungkin satu hari nanti, wal'iyadzubillah, tapi kita mungkin juga memerlukan bantuan orang lain. Ya, balik kepada cerita. Jadi kita reda dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Dan kita merasa aman. Sebab kita tahu, setelah kita berusaha, apapun usaha yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akhirnya membuat keputusan untuk menentukan sama ada apa yang kita impikan dapat dicapai ataupun tidak. Sama ada ia sesuai untuk dikurniakan kepada kita pada waktu itu ataupun tidak. Kalau ia sesuai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kurniakan. Tapi kalau tidak, kerana kita telah raditu billahi rabba, kita berikrar bahawa ya Allah, aku rida dengan kamu sebagai Tuhanmu. Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui akan kebaikan dan keburukan. Engkaulah yang maha mengetahui apa yang sesuai untukku ya Allah. Engkaulah yang maha bijaksana ya Allah. Apa saja yang kau berikan untukku dan kau tentukan aku mohon kepadamu supaya engkau kurniakan keredaan, engkau letakkan keredaan dalam jiwaku, kau kurniakan rasa aman dan tenang agar dapat aku menerima
takdir dan ketentuanmu, ya kan, apa sahaja yang kau tentukan, baik ataupun buruk pada satu-satu masa. Apa yang aku inginkan ataupun tidak, maka aku bermohon supaya engkau meletakkan cahaya keredaan dan kau lapangkan dadaku, ya kan. Sebab itu kita diajarkan doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran, Rabbi syrah li sadri, yang bermaksud, ya Allah, Tuhanku, Rabbi syrah li, lapangkanlah bagiku dadaku, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan rungkaikanlah segala keterbatasan dalam lidahku, yafqahu qawli, dan mudah-mudahan kaumku dapat memahami kata-kataku, ya. Bahkan dalam hadis yang lain kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya banyak membaca, Rabbi qanni'ni bima razaqtani, ya Allah, bantulah aku untuk dapat merasa cukup, bima razaqtani, dengan apa yang telah engkau kurniakan kepadaku daripada bentuk rezeki, wa barik li fih, dan lebih penting lagi, kurniakanlah keberkatan buatku pada rezeki yang telah engkau kurniakan kepadaku, wa khluf alayya kulla ghaibatin li minka bi khair, dan gantikanlah bagiku segala perkara yang telah engkau ambil daripadaku, minka bi khair, dengan suatu perkara yang lebih baik daripada itu. Kita doa, ya Allah, seandainya ini adalah takdirmu, hari ini kamu mengambil daripada aku pekerjaanku, hari ini kamu mengambil daripada aku keluargaku, hari ini engkau mengambil semula daripada aku pasanganku, sebagai contoh, ya kan, ditakdirkan sebagai contoh, dah tak ada lagi jodoh dah, ya kan, Allah tentukan jodohnya sampai di situ saja. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jika inilah takdirmu dan ini adalah takdirmu dan aku telah redha denganmu, ya Allah, ya kan, maka letakkanlah perasaan aman dan tenang dalam hatiku, bantulah diriku untuk menerima takdirmu, dan yang lebih penting lagi, wakhluf alayya kulla ghaibatin li minka bi khair, dan gantikanlah setiap perkara yang telah engkau ambil daripadaku ini dengan suatu perkara yang lebih baik lagi, ya Allah, sama ada di dunia maupun di syurga atau di akhirat kelak. Ya, begitulah sedikit sebanyak di antara sebahagian zikir-zikir yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada siang dan petang hari yang sempat saya bincangkan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita istiqamah, kemampuan untuk mengamalkan sebahagian daripada doa-doa ini, dan berkat kita melaksanakan atau menghidupkan sunnah-sunnah ini yang datangnya daripada Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengurniakan pengampunan, Allah mengurniakan keselamatan, Allah memberkati kehidupan kita dan keluarga, ya kan, Allah membantu kita keluar daripada sebarang kesulitan, dan Allah meleraikan sebarang sebarang masalah yang mungkin sedang kita hadapi, dan Allah ringankan sebarang cabaran dan ujian yang sedang dilalui oleh siapa saja yang menonton program ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada kesempatan yang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.